Ustaz Muhammad Firdaus Galani. Sekarang tahun keempat Universiti Al-Azhar, Kahirah, Mesir, dalam bidang syariah Islamiah. Beliau juga merupakan seorang aktivis Islam Mesir dan juga exco Satuan Peguam Muslim Malaysia Mesir. Betul Ustaz? Okay. Jadi tanpa menggunakan masa lagi, sedikit masa kita ambil tadi sementara tunggu kita teruskan pada pembentang kita pada kali ini. Kita saya persilakan Ustaz, falyatafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengar tak? Jelas? Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Yang muliakan moderator Syed Badrul, ikhwah-akhwat ISMA Jepun dan Korea kalau ada. Jadi alhamdulillah Allah bagi kita peluang untuk berjumpa pada petang waktu Mesir, tak silap malam waktu Jepun kan. Dan dalam suasana ilmu yang insya-Allah diberkati dan dilimpahi dengan rahmat Allah SWT. Jadi mukadimah awal buku yang kita akan bincangkan tadi, untuk mungkin tahu kali pertama yang mungkin ada yang kali pertama hadir ataupun kali pertama mendengar siri ni, dia adalah menggunakan kitab Al-Madkhal li Dirasat Syariah Islamiyah, iaitu karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Jadi kitab ni dia secara umumnya adalah satu penulisan Ustaz Abdul Karim Zaidan mengenai gambaran umum dan mengenai satu gambaran umum terhadap syariah Islamiah. Penulisan ni ditujukan untuk pada dua jenis golongan. Satu golongan yang ingin mendalami syariah Islamiah, jadi dia bagi satu gambaran umum supaya apabila dia masuk ke dalam bidang syariah tersebut, dia dapat satu penjelasan, dia dapat satu big picture kan, gambaran secara bagaimana struktur syariah Islamiah tu bentuk dia. Dan lagi satu, tulisannya ditujukan kepada masyarakat umum kan, yang mungkin seperti antum semua kan, seperti yang maknanya antum semua yang tak berpeluang untuk mendalami ilmu syariah ni secara dalam, maka Madkhal di Dirasat Syariah Islamiyah ni adalah satu bacaan yang sangat bagus dan untuk memberi satu gambaran apa itu syariah Islamiah yang sepatutnya difahami oleh kita sebagai orang awam kan, ataupun apa yang sepatutnya kita faham sebagai seorang Muslim yang meletakkan Islam sebagai cara hidup kita. Dr. Karim juga sebut pada bahagian awal dia ada sebut tulisan ini adalah untuk memberi satu gambaran jelas dan fikrah yang jelas dan mudah tentang tabiat syariah Islamiah ataupun tabiat agama ini dan cara fikir dia yang asas, iaitu syariah Islamiah yang asasi, dan berbagai bentuk konun nizam ataupun berbagai bentuk sistem-sistem bagaimana syariah Islamiah itu dijalankan pada waktu sekarang. Okey. Jadi setahu anda sebelum ni tu semua dah belajar mengenai gambaran maksudnya tentang apa itu syariah Islamiah, apa itu
beberapa khosais ataupun apa itu dia punya ciri-ciri syariat Islamiah itu kan. Jadi sekarang ni kita akan pergi ke bahagian disebut dalam bahasa Arab adwar al-fiqhi, iaitu perkembangan fiqh. Fiqh seperti mana yang kita tahu, ini merupakan satu ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, dan dia adalah satu ilmu berkenaan dengan pengamalan, kan? Ilmu mengenai tindak tanduk seorang Muslim. Jadi apabila kita faham bahawa syariat Islamiah ni adalah mengenai tindak tanduk seorang Muslim, setiap orang ataupun setiap manusia itu diciptakan dengan tindakan, kan? Jadi syariat Islamiah tu datang untuk menentukan apakah tindakan itu betul dan apakah tindakan itu salah, dan apa yang sepatutnya syariah mahukan daripada manusia tersebut. Jadi itu adalah fiqh, kan? Jadi contoh yang sebelum-sebelum biasa kita dengar, solat, kan? Solat, zakat ataupun dan lain-lain lagi lah. Sebenarnya kita dengar ada yang pasang loudspeaker, dia jadi suara dia berulang balik dekat Ana. Mungkin Suhaib kau yang pasang. Mungkin boleh off audio, dia tak selisih sikit. Okey dah. Okey boleh Jadi bila kita faham fiqh tu adalah berkenaan dengan tindak tanduk seorang manusia yang seperti yang diinginkan oleh syariat Islamiah, ataupun seperti yang diinginkan oleh syarak, ataupun seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seperti mana tindak tanduk manusia itu berkembang, kan? Artinya perangai manusia itu berkembang, apa yang manusia belajar itu berkembang, kan? Artinya apa yang manusia buat tu berkembang. Jadi begitu juga fiqh, kan? Jadi fiqh tu dia akan berkembang mengikut zaman, kan? Daripada zaman yang mungkin contohnya cara perniagaan, kan? Daripada zaman cara perniagaan hanyalah dengan cara trade ataupun dengan cara bertukar barang, sampailah kepada zaman sekarang dengan cara perniagaan yang adanya duit, kan? Adanya menggunakan duit kertas. Jadi syariat Islamiah tu bila dia nak dikatakan dia bersesuaian setiap zaman, maka dia kena berkembang. Dia kena berkembang supaya akhirnya dia bersesuaian pada setiap zaman, mengikut pada suasana zaman tersebut. Okey, bila kita berbincang tentang sejarah syariat Islamiah, kan? Jadi part sejarah syariat Islamiah ni adalah satu antara part yang penting dalam syariah, kerana kita nak faham bagaimana berjalannya syariah bersesuaian melalui zaman-zaman sehinggalah akhirnya bagaimana syariat Islamiah tu turun pada zaman sekarang. Bagaimana dia bentuk dia, bagaimana ianya hidup pada zaman sekarang. Jadi Dr. Al-Quran Sayyidin telah memecahkan kepada 6 tajuk. Tajuk yang pertama adalah pada zaman Nabi. Tajuk yang kedua adalah pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Tajuk yang ketiga adalah selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin tapi sebelum kejatuhan Umayyah. Kalau ramainya tabi'in, tapi zaman tu sedikit sahabat. Ini selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Yang keempat adalah hinggalah pertengahan kurun yang keempat Hijrah. Yang kelima daripada pertengahan kurun 4 Hijrah tu sehinggalah kejatuhan Baghdad yang dilakukan oleh Tartar. Dan yang keenam daripada zaman kejatuhan Baghdad sehinggalah pada hari ini. Jadi ada enam pembahagian zaman perkembangan fiqh ataupun perkembangan syariah Islamiah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita terus? Tadi sebagai mukadimah. Jadi kita akan masuk kepada secara ringkas kepada zaman Rasulullah dan juga zaman Khulafa' Ar-Rashidin.
Ada apa-apa soalan sebelum kita terus? Okey, memandangkan kali ni kita punya slide agak sikit Jadi kita akan cuba lalu soal jawab daripada setiap slide. Kalau tak ada soalan boleh cuba respon dekat main chat Tapi Ana pun rasa awal lagi ni Ustaz sebenarnya untuk soalan. Mungkin lepas satu slide Okey, nak ulang balik yang tu. Yang pertama zaman Rasulullah. Yang kedua Khulafa ar-Rasyidin ataupun istilah bahasa Arab panggil kibaru sahabat, zaman sahabat-sahabat, ramainya sahabat-sahabat besar. Kelompok sahabat tu adalah majoriti. Zaman ketiga, kelompok sahabat tu adalah minoriti dan kelompok tabi'in tu adalah zaman keempat, akhir kurun hijrah. Ini akhir kurun kedua hijrah ni bererti kurun kedua hijrah ni maksudnya time tu sahabat yang terakhir dah meninggal. Maksudnya time tu hanya ada tabi'in. Sampailah ke pertengahan kurun keempat. Ni rasanya pengakhiran zaman tabi'in juga. Yang keempat tu. Yang keempat tu maksudnya zaman tabi'in. Yang kelima, daripada zaman tak adanya tabi'in sampailah zaman kejatuhan. Dan yang keenam, daripada jatuhnya Baghdad sehinggalah serangan Tartar itu jatuhnya Baghdad tu sehinggalah pada waktu hari ini. Okay, jadi style Ana, kalau style Ana bentang, Ana memang sikitkan isi dalam slide dan Ana sikitkan slide supaya fokus tu adalah pada apa yang ingin Ana sampaikan. Dan lebih banyak daripada cara kita Ana banyak tinggalkan ruang-ruang kosong dalam slide tu supaya kita boleh isi dan fahami benda tersebut. Jadi kalau takut, kalau banyak sangat nanti bila tukar slide semua nak baca slide dulu kan, baru nak kita pergi pada isi dia kan. Okey, sudah tak ada soalan kot. Kita pergi pada bahagian pertama. Bahagian pertama ni minta maaf, bahagian pertama dia tak ada slide. Sepatutnya ada slide, tapi sebab ada berlaku salah faham, maknanya kan Ana kena bentang zaman yang kedua saja, iaitu zaman kibarus sahabat, majoriti sahabat dan juga minoriti tabi'in. Jadi rupanya Ana kena bentang juga zaman Rasulullah. Okey, tak apa. Yang nak rasa Ana pergi secara ringkas. Ana bercandang ni dia adalah satu zaman yang sangat penting dalam sejarah pensyariatan. Jadi zaman Rasulullah ni kena ada juga sesi khas lah kan. Maknanya kita boleh susun lepas ni nanti Ana bincang dengan Suhaib semua macam mana. Jadi Ana akan bagi untuk gambar ringkas untuk zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah kalau dibincangkan dalam zaman tarikh tasyrik keseluruhannya ataupun sejarah pensyariatan keseluruhannya, dia adalah zaman yang paling penting dalam pensyariatan. Sebab apa? Sebab dia yang paling utama adalah kalaulah kita kata Islam tu adalah agama daripada langit ataupun Islam tu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia sehinggalah pada hari kiamat, maka zaman ketika mana turunnya wahyu ataupun turunnya pensyariatan tersebut atau turunnya arahan tersebut dari langit ke bumi, zaman itu adalah zaman penting. Zaman yang sangat penting. Sebab pada waktu itu akan berlakunya pensyariatan, namanya ditunjukkan Islam ni, asas-asas Islam ni dia mengatur hidup manusia. Dan pada zaman ni adanya adanya hubungan antara langit dan bumi. Dan seperti mana kita tahu dalam zaman ni ada dua, dalam kalau bincangkan dari segi syariat Islamiah, dia dua benda yang paling besar turun, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dari segi syariah dipanggil sebut kalamullah kata-kata Allah kalamullah. Dari segi lafaz dia dari segi lafaz dia adalah kalamullah, dan dari segi makni dia adalah daripada langit. Yang kedua disebut sebagai as-sunnah. As-sunnah dia adalah satu perkara yang lafaznya adalah daripada Rasulullah tapi makni dia daripada Allah. Seperti Allah sebut dalam Quran,
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang Rasulullah, dan tidaklah Rasulullah tu, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Rasulullah itu bercakap berdasarkan pada hawa nafsu dia, in huwa illa wahyu yuha, tapi dia bercakap berdasarkan kepada wahyu yang sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. So ringkas. Dan dalam ni ada, sebenarnya kalau kita bincang tentang syariat Islamiah, dia adalah tak boleh berpisah daripada bahasa Arab. Kan? Jadi ada saya pribadi rasakan, walaupunlah ada yang sebagian pendengar yang tak pernah belajar bahasa Arab ataupun tak pakar dalam bahasa Arab, maksudnya ada beberapa istilah yang kita kena tahu bila sebut zaman Rasulullah ni, dia adalah zaman apa yang berlaku dalam zaman tersebut. Kan? Antara istilah dia disebut sebagai at-tashri' al-ilahi. At-tashri' al-ilahi. Zaman ni dia digelar sebagai at-tashri' al-ilahi, iaitu pensyariatan langit. Kan? Sebab apa dia digelar sebagai pensyariatan langit? Sebab pada waktu itu adanya hubungan antara bumi dengan langit. Kan? Dan secara mutlak daripada langit. Kan? Maksudnya langit yang berhak tentukan benda ni betul atau salah. Kan? Maksudnya kalau lah benda itu betul, akan turunnya ayat Quran yang cakap benda ni betul. Kalau benda salah, akan turunnya ayat Quran yang katakan benda ni salah. Sebab apa? Sebab ada hubungan antara langit, dipanggil pensyariatan dari langit. Dan ataupun ada benda yang tak pernah ada hukum, langit turunkan sesuatu hukum, maka benda tu menjadi hukum ataupun tugasan yang kena dilakukan. Istilah yang kedua adalah sebagai fiqhul wahyu. And fiqhul wahyi ataupun fiqh pada waktu ni adalah berlaku dengan wahyu. Itu maksud dia. Wahyu ni apa? Wahyu ni apa-apa arahan yang turun daripada langit. Jadi fiqh ni apa? Perbuatan, yang seperti kita sebut ni, perbuatan-perbuatan mukallaf ataupun perbuatan-perbuatan seorang Muslim. Jadi fiqhul wahyu tu maksudnya semua fiqh tu adalah turun daripada secara wahyu. Jadi bila sebut fiqhul wahyu, bila sebut wahyu tu apa? Wahyu tu dua, iaitu Quran dan juga sunnah. Jadi itu dipanggil fiqhul wahyu. Di time tu tak ada lagi benda-benda lain, tak ada qiyas, tak ada ijtihad, tak ada ijma', dia ada dua je. Sebab tu dipanggil fiqhul wahyu, dengan Quran ataupun sunnah. Okey. Itu secara ringkas. Dan kemudian ada beberapa pembahagian dalam zaman Nabi ni. Pertama, pembahagian berdasarkan tempat. Syariatan pada zaman Rasulullah berlaku dalam dua situasi. Yang pertama dipanggil persyariatan Mekah ataupun at-tashri' fi Mekah. Persyariatan itu berlaku di Mekah. Ulama berselisih pendapat terhadap perkara ini, tapi pendapat yang paling masyhur menyatakan persyariatan Mekah ni bermaksud persyariatan yang berlaku sebelumnya hijrah. Bukannya persyariatan Mekah ni bermaksud persyariatan yang berlaku di Mekah. Persyariatan yang berlaku sebelum hijrah. Jadi apapun persyariatan yang berlaku kat mana-mana tempat pun walaupun sebelum hijrah dipanggil persyariatan Mekah, at-tashri' fi Mekah. Yang kedua dipanggil at-tashri' ba'dal hijrah, persyariatan selepas hijrah, ataupun dipanggil persyariatan Madani, iaitu persyariatan Mekah, persyariatan Madinah. Jadi persyariatan Madinah ni berlaku bila? Berlaku selepas hijrah. Jadi pembahagian berdasarkan tempat tu, berdasarkan tempat ataupun tempoh masa diturunkan tu adalah dipanggil persyariatan Mekah, yang kedua persyariatan Madinah. Jadi secara detail kita akan pergi untuk yang akan datanglah, tempat ataupun masa. Yang kedua dipanggil pembahagian berdasarkan syariatan tu berlaku. Dia ada dua saja. Persyariatan tu berlaku dengan cara adanya sesuatu perbuatan dilakukan oleh manusia, kemudian Islam ubah benda tersebut. Contohnya manusia buat zina, Arab jahiliah buat zina, turunnya pensyariatan mengharamkan zina tersebut. Ataupun manusia minum arak, turunnya pensyariatan yang menyatakan arak itu haram. Contohnya antara dua. Yang kedua, yang pertama tadi adalah persyariatan berdasarkan peristiwa. Yang kedua, persyariatan berdasarkan
kepada dia apa panggil pensyariatan kepada benda-benda yang tak pernah ada pun, kan. Contohnya solat, kan. Contoh mudah solat sebelum ni dalam zaman Arab Jahiliah pun dia memang tak ada solat, kan. Jadi Islam tu datang bawa satu hukum baru, kena solat, wajib solat, kan. Jadi ada dua jenis pensyariatan, iaitu pensyariatan berdasarkan benda yang berlaku, diubah ataupun diberi hukum terhadap benda tersebut. Yang kedua, benda yang tak ada tapi diletakkan sebagai hukum. Itu pembahagian kedua. Itu pembahagian berdasarkan bagaimana pensyariatan itu berlaku. Okey. Okey, dan kemudian dia ada beberapa bincangan kat sini lah. Beberapa ciri-ciri besar pensyariatan, bagaimana pensyariatan itu berlaku. Jadi rasa benda ni kita akan pergi lebih detail dalam pembincangan yang akan datang lah. Dan okey, untuk terakhir pada zaman Rasulullah ni adalah mengenai penulisan, kan. Penulisan adalah salah satu benda yang dibincangkan dalam sejarah pensyariatan ataupun sejarah fiqh tu, kan. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang, contoh kan, mudah faham benda ni, zaman sekarang adanya buku Sahih Bukhari, adanya buku Sahih Muslim, adanya Quran yang kita pegang, adanya Sunan Sitah ataupun kitab-kitab besar yang ditulis mengenai periwayatan-periwayatan hadis. Semua itu adalah hasil daripada perkembangan syariah. Jadi pada zaman Rasulullah, perkembangan penulisan pensyariatan tu dibincangkan, kan. Yang ada disebutkan. Yang pertama, kalau dari segi Quran, tidak ada satu penulisan Quran yang berlaku dalam bentuk mushaf, kan, mushaf yang khusus ataupun seperti yang Quran sekarang, kan. Dia tak ada satu, zaman Rasulullah tak ada penulisan macam tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada zaman Rasulullah juga, Rasulullah telah mengarahkan beberapa orang sahabat untuk menjadi Rasulullah, beberapa sahabat Rasulullah lantik dia jadi penulis wahyu, apa wahyu yang turun ditulis, kan. Yang zaman tu juga tak ada apa-apa arahan daripada Rasulullah untuk melakukan penulisan mengenai Quran atau penulisan disatukan Quran. Jadi tulisan Quran zaman Rasulullah tu adanya dalam bentuk dihafal, kan, dalam bentuk dihafal, ataupun dia ada dalam bentuk ditulis dekat kulit-kulit binatang, ditulis dekat batu, macam tu zaman Rasulullah. Dan itu Quran. Yang kedua, sunnah tidak ada satu arahan Rasulullah untuk melakukan penulisan sunnah, kan, ataupun hadis-hadis apa-apa yang Rasulullah sebut, kan. Bahkan Rasulullah sendiri melarang ataupun menegah akan mengenai sunnah pada zaman tersebut. Sebab antara sebab besar dia adalah Rasulullah takut akan berlakunya pencampuran, ataupun berlakunya campur aduk antara Quran dan sunnah. Jadi takut umat Islam akan datang, dia akan pening, ni Quran ke, ni sunnah, ni ayat, ni arahan ataupun kalamullah ke ataupun kalam Rasul. Jadi pada zaman Rasulullah halang. Jadi untuk Quran, Rasulullah tak suruh, tapi Rasulullah melantik beberapa orang penulis. Itu yang pertama. Tapi untuk sunnah, Rasulullah tak suruh dan Rasulullah halang benda tersebut. Okey, tapi walaupun sunnah tu Rasulullah halang dan nak tulis, tapi benda tersebut dihafal, dan dihafal di dalam sudur sahabat, dihafal dalam jiwa-jiwa dada-dada sahabat, kan. Di mana dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna zik wa inna lahu lahafizun. Azik dalam ayat ini dimaksudkan adalah Quran dan sunnah, kan. Kami yang menurunkan Quran dan sunnah. Quran tu diturunkan dengan cara kalamullah, iaitu dari segi lafaz dan juga makna dia, dan as-sunnah, iaitu yang lafaznya ataupun dia punya susunan ayat dia ataupun perkataan-perkataan yang dipilih dalam sunnah itu adalah daripada Rasulullah, adapun maknanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Okey, tu pembentangan tanpa slide kan untuk bahagian pertama, iaitu zaman Nabi. Jelas? Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Yang pertama. Jadi muka untuk soalan, ada soalan ke? Saya rasa kalau pun tak ada soalan, Ana harapkan ada jawab jelas atau tak jelas lah. Kalau tak ada soalan jelas tak apalah, tapi kalau tak ada soalan tak jelas, masalah juga. Kalau macam tu cuba respon lah, jelas lah. Menarik juga macam tu. Okay. InsyaAllah jelas tak? Boleh Okey. Ustaz, insyaAllah. Okey, nak teruskan Okay, ni pembentangan berdasarkan slide lah kan. Mungkin apa? Betul kan? Seperti yang kita mahu pembentangan yang awal tu. Jadi pembentangan kedua adalah bahagian kedua yang kita akan bincangkan adalah dipanggil Asrul Al-Islam, menggelarkannya sebagai Asrul Khulafa Ar-Rashidin. Iaitu zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Khulafa 4 kan. Khulafa Ar-Rashidin kita tahu ada 4, Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. Kan? Jadi ataupun ada setengahnya menggelarkannya sebagai zaman anda sebutkan tadi kibarus sahabat wa sigharut tabi'in. Kan? Zaman ni zaman sahabat-sahabat ramai. Tabi'in ada tapi sikit. Kan? Tabi'in ni apa? Tabi'in ni orang yang hidup tapi tak berjumpa dengan masuk Islam tapi tak berjumpa dengan Rasulullah. Tapi dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat ni siapa? Sahabat ni orang yang hidup pada zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah dan beriman apa yang Rasulullah ajar, apa yang Rasulullah sampaikan. Itu sahabat. Okey. Jadi kita tadi dalam zaman, bila kesimpulan pada zaman Rasulullah tadi adalah dipanggil zaman at-tashri' al-ilahi. Itu kesimpulan besar dia, iaitu pensyariatan langit, adanya Quran dan adanya sunnah. Benda yang sangat besar. Jadi bila masa zaman sahabat ni adalah satu zaman yang sangat berlainan dengan zaman Rasulullah. Kan? Pada sudut apa? Yang pertama adalah pada sudut pergaulan. Kan? Pada zaman sahabat ataupun zaman Khulafa Ar-Rashidin ni, kedudukan Islam tu bukanlah hanya sekadar Mekah dan Madinah. Jadi Islam tu pada zaman tersebut telah terbuka dengan sangat luas dan telah berlaku banyak peperangan. Jadi apabila berlaku banyak peperangan, maka bila banyak berlaku peperangan, maka banyaknya berlaku hubungan dan alaqat. Itu ada banyaknya hubungan antara Muslim dengan ghairuhum, dengan orang bukan Muslim, ataupun orang bukan Muslim kemudian masuk Islam. Jadi perkembangan itu adalah disebabkan peperangan. Yang kedua, bila berlaku peperangan, kalau peperangan itu menang, akhirnya akan membawa kepada futuhat, pembukaan. Jadi contohnya Islam berjaya dibuka di Syam. Bila Islam tu berjaya dibuka di Syam, dihantarnya seorang gubernur Islam duduk di Syam. Jadi bila dia duduk kat Syam tu, dia akan permasalahan umat Islam di Syam semua akan rujuk dia. Jadi kita kena tahu, orang Islam yang masuk Islam di Syam tu adalah di kalangan ahli Syam, bukannya ahli Mekah Madinah. Jadi maknanya dia orang ni bukan hidup zaman Rasulullah dan dia tak jumpa Rasulullah. Jadi cara hidup dan cara tindak tanduk, dan dia orang ni bahkan boleh jadi dia orang ni bukan Arab Badui, boleh jadi orang Farisi, boleh jadi orang luar kan. Jadi cara hidup dan tindak tanduk dia macam-macam masalah. Cara dia baca Quran, cara perangai, gaya-gaya hidup dia berbeza-beza kan. Jadi benda-benda tu mempengaruhi.
Jadi apabila datang pelbagai masalah kan. Jadi zaman sahabat ni banyak masalah datang, akhirnya bagaimana dia nak memastikan syariah ni, syariat ataupun fake ni sentiasa berkembang. Akhirnya kalau kita tengok dalam slide kedua ni, akhirnya sahabat membuat satu kaedah untuk menghadapi benda tersebut yang dipanggil sebagai al-ijtihad. Jadi zaman, kalau kita sebut zaman Rasulullah tu benda paling besar Quran Sunnah ataupun tasyri'at ilahi. Zaman kedua, benda yang paling besar adalah al-ijtihad. Sebab apa? Sebab apa al-ijtihad ni diperlukan? Sebab antara sebab besar dia adalah sebab hubungan antara langit dan bumi tu dah tak ada. Dia dah tak berlaku pensyariatan langit. Jadi kalau dulu kalau pensyariatan langit ni buat salah, Allah tegur. Tak ada hukum, Allah turunkan. Jadi zaman ni dah tak ada. Dah tak ada kalau buat salah pun ataupun kalau tanya pendapat pun tak ada arahan daripada langit. Dah tak ada Quran, tak ada sunnah. Quran dan sunnah dah lengkap dah. Okey. Yang seterusnya yang ketiga. Kita tengok dalam slide yang ketiga. Tadi itulah. Ada dua benda yang besar ni yang tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi ada peperangan, tapi peperangan tu berlaku dalam bentuk defensif. Kebanyakan peperangan majoriti berlaku dalam bentuk defensif, iaitu mempertahankan Madinah, ataupun dalam bentuk ofensif tapi sangat sikit, iaitu ofensif ni pembukaan Mekah kan. Jadi bila ofensif tu sikit, bergaul dengan manusia tu tak banyak. Bergaul dengan. Jadi zaman-zaman sahabat benda ni berlaku. Okey, dan yang kedua tadi dah pembukaan Futuhat. Okey. Proses pengeluaran hukum. Proses pengeluaran hukum zaman sahabat dengan zaman Rasulullah sama, cuma ada beza sikit je. Jadi kalaulah zaman Rasulullah, macam mana proses pengeluaran hukum itu berlaku? Contohnya kalau sahabat tu ada masalah, Rasulullah dia minta pendapat ataupun dia cerita masalah, maka Rasul akan sebutkan, Rasul akan bagi penyelesaian. Jadi kalaulah benda tu penyelesaian daripada Rasulullah, maka benda tu dipanggil sunnah. Kalaulah penyelesaian tu dipanggil dalam keadaan adanya turunnya wahyu, maka benda tu dipanggil Quran. Jadi zaman sahabat benda tu tak ada. Jadi sahabat hadapi dengan ijtihad. Ijtihad ni secara mudahnya dia adalah pengeluaran hukum berdasarkan ar-ra'yu ataupun pandangan. Jadi datang satu masalah, dia fikir, dia keluarkan hukum. Okey, itu dipanggil ijtihad. Dalam tu dah ada kita akan tengok lepas ni dia punya penjelasan lebih jelas dia. Jadi macam tu. Okey, kalau zaman Abu Bakar dengan Umar, dia orang dua ni sangat menjaga supaya ijtihad ni tak berlaku secara bersepah. Maksudnya bukan semua orang boleh bagi pendapat, tapi pendapat ijtihad tu berlaku macam mana? Ijtihad tu berlaku dalam bentuk Umar ataupun Abu Bakar akan panggil beberapa kibarus sahabat, beberapa sahabat yang hebat-hebat. Antaranya contoh macam Salman Farisi, Uthman, Ali, kan. Kalau zaman Abu Bakar panggil Umar sekali kan. Jadi panggil macam jadi persetujuan yang keluar tu adalah dipanggil ijma'. Persetujuan yang keluar dipanggil ijma'. Jadi ijma' ni adalah apa? Ijma' ni adalah persetujuan yang berlaku hasil daripada ijtihad berkelompok. Kan? Ijtihad berkelompok. Okey. Dalam ijtihad ni juga kita sini lah. Dalam ni juga, dalam buku ni juga ada dinyatakan beberapa contoh pengamalan proses ni berlaku pada zaman tersebut. Contohnya diceritakan bagaimana Abu Bakar jika datang pada dia sesuatu masalah, dia akan kata masalah nazar fi kitabillah. Dia akan lihat pada
Quran. And dia check benda ni ada tak dalam Quran. Fa in wajada fihi ma yaqdi bihi qudiya bihi. Jadi kalau dia check dalam Quran benda tu ada, dia gunakan apa yang Quran kata. Jadi kalau dia tak ada, dia akan tengok dalam sunnah. Jadi kalau benda tu ada dalam sunnah, fa in wajada fiha ma yaqdi bihi qudiya bihi. Jadi kalau dalam benda tu dalam sunnah, dia mengamalkan apa yang sunnah kata. Jadi kalaulah benda tu tak ada, contoh benda tu tak ada dalam sunnah, jadi akan kumpulkan manusia dan dia akan tanya. Dia cakap, Abu Bakar akan cakap, siapa yang tahu bagaimana Rasulullah menghukumkan terhadap perkara ini, satu masalah tersebut. Jadi semua sahabat akan, dia akan panggil semua orang. Maksudnya semua orang di kalangan sahabat kan. Jadi kalaulah ada yang berdiri dan bagi tahu, maka Sayyidina Umar akan ambil pendapat dia. Maksudnya orang tu, maksudnya ada benda yang Sayyidina Abu Bakar tak tahu, tapi ada kalangan sahabat-sahabat yang tahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu akan ambil pendapat dia. Kalau dia tak ada, fa illam yajid, dalam sunnah Rasulullah, dia akan jama'a ru'usan nas fastasharuhum. Dia akan kumpulkan pemimpin-pemimpin ataupun di kalangan dipanggil ahli majlis syura, dan dia akan campakkan masalah ini pada diorang dan suruh dia bincang. Dia hasil pembincangan diorang tu akan keluarlah dipanggil ijma', iaitu dalam bahasa Melayu disebut sebagai persepakatan. Okey, dan Abu Bakar juga ada pernah sebut. And Abu Bakar kalaulah contoh dia bagi sesuatu ijtihad ataupun sesuatu pendapat, dia akan cakap hadza ra'yi, ini adalah pendapat aku. Fa iyyakun sawaban fa minallah wa iyyakun khata' fa minni wa astaghfirullah. Ini adalah pendapat aku. Kalaulah benda tu betul, fa iyyakun sawaban fa minallah, ini daripada Allah. Fa iyyakun khata' fa minni. Jadi kalaulah benda tu ada salah, kalaulah orang selepas kamu tu cek ada salah benda ni, maka salah tu adalah daripada aku. Jangan mengtakdirkan atau jangan menyatakan benda yang pendapat yang aku cakap ni daripada kitabullah. Contohlah. Nah, Umar pun ada cakap dalam benda tu kan. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Benarkah proses yang digunakan ni? Betul ke ijtihad tu boleh? Jadi soalan mudahnya, betul ke ijtihad tu boleh? Berdasarkan Quran Sunnah. Jadi yang pertama, Quran Sunnah tu disebut pendalilan berdasarkan Quran Sunnah tu ada pelbagai dalil. Contohnya biasa hadis kita dengar kan, tidak akan sesat intamasaku bihima kan. Tidak akan sesat kamu selagi mana kamu bukan dua perkara, iaitu kitabullah wa sunnati nabi kan. Jadi Quran Sunnah tu memang tak ada perbincangan. Ittifaq semua ulama dan tak ada perbincangan benda ni boleh. Jadi ijtihad adalah satu yang famous, adalah berdasarkan hadis Muaz. Bagaimana ketika mana Muaz nak dihantar ke bila Rasulullah nak menghantar Muaz ke Yaman, Rasulullah bertanya, kau nak berhukum macam mana kalau ada satu masalah? Jadi dia akan tengok pada Quran Sunnah. Ya. Okey Ustaz, ada masalah ke? Dengar tak? Dengar je, okey. Tak sebab tadi anak tengah tak nak ingatkan tadi nak cakap benda. Okey. Jadi dalam kisah Muaz tu, dia cakap macam mana kalau benda ni kau datang satu masalah, macam mana kau nak berhukum? Rasulullah tanya Muaz sebelum dia hantar Muaz ke Yaman kan. Itu Muaz cakap, aku akan tengok Quran. Terus Rasulullah cakap, kalau tak ada dalam Quran, aku akan tengok sunnah kan. Kalau tak ada dalam sunnah Nabi, Rasulullah tanya. Di Muaz cakap, ijtihad ra'yi wal ijtihad ra'yi kan. Jadi aku akan berijtihad, aku akan keluarkan pandangan aku kan. Jadi Rasulullah pun cakap, Rasulullah pukul macam ketuk belakang dia kan. Alhamdulillahillazi wafaqa Rasulullah kan. Jadi Rasulullah setujulah dengan tindakan Muaz tersebut. Maksudnya jika kalau tak ada dalam Quran, tengok sunnah. Kalau tak ada dalam sunnah, dia akan tengok dalam dia akan buat pendapat dia ijtihad. Jadi tu hadis besar dia lah. Okey. Ada beberapa persoalan. So, kita tengok yang seterusnya. Kita bincangkan secara ringkas apa itu ijtihad. Ustaz, macam mana pula ya
dengan sahabat-sahabat yang zaman Mekah tu di hijrah ke Habsyah. Diorang pun kena konsep ijtihad juga ke? Zaman tersebut kebanyakan sahabat dia orang pergi ke Habsyah tu, jadi pensyariatan dia orang adalah pensyariatan sekadar mana yang dia orang dapat di Mekah. Jadi contohnya dalam tempoh antara dia orang berhijrah tu sampailah dia orang kembali ke Madinah, apa-apa hukum yang berlaku tak kena pada dia orang sebab dia orang tak tahu benda tersebut. Lagi satu, ada ada dalam satu kisah ya. Lagi satu, ada kriteria khusus ke? Ada kriteria khusus ke untuk sahabat-sahabat yang dibenarkan untuk ijtihad waktu tu? Ataupun memang rata-rata sahabat waktu tu memang kefahaman dia pada level mampu ijtihad? Pada zaman Abu Bakar dan Umar, diorang ni faham ijtihad ni berjalan dengan cara siapa yang Abu Bakar dengan Umar ni ambil. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, dia akan pilih berapa orang dan dia jadikan orang ni sebagai kepala-kepala. Jadi apa pun masalah berlaku, orang ni je yang akan bincang. Jadi seolah macam kat Malaysia lah. Maksudnya dia macam majlis fatwa kebangsaan kan. Sebenarnya, jadi bila datang apa benda, semua sahabat bukan semua bagi pendapat, tapi semua sahabat tunggu. Dia tunggu daripada majlis fatwa ni keluar cakap apa. Macam tu. Okey. Yang tak ada soalan Kalau tak ada soalan, boleh tulis dalam situ. Okey, ijtihad. Apa itu ijtihad? Okey, ijtihad dalam takrifan Ibnu Qayyim yang ambil satu takrifan dia, apa yang dilihat oleh mata hati selepas bersungguh dalam berfikir, mengkaji dalam usaha mencari kebenaran. Jadi kita faham daripada kata Ibnu Qayyim ni, ijtihad ni adalah benda yang keluar daripada mata hati. Maksudnya bila kata keluar daripada mata hati ni, dia bukannya keluar berdasarkan nafsu. Dia bukan berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan kepada mata hati. Selepas bersungguh dan berfikir, mengkaji. Jadi yang poin kedua, ijtihad ni bukanlah benda yang boleh contohnya macam orang tak pernah belajar kan. Orang tak pernah belajar agama, tiba-tiba terus dia cakap pasal agama, tak boleh. Tapi dia kena orang yang dah menguasai keseluruhan masalah agama tersebut, masalah agama secara keseluruhan, barulah dia boleh bagi pendapat dia dan ijtihad dia. Sebab ijtihad ni adalah jadi kalaulah siapa nak keluarkan, maka dia kena tahulah benda ni ada ke tak dalam Quran dan Nas. Kalau benda tu tak ada, baru boleh dia nak keluarkan pendapat dia. Kalaulah ada, kita tengok pada Quran Sunnah. Dalam usaha mencari kebenaran. Maksudnya bukanlah kalau orang tu menggunakan mata hati, bersungguh dan berfikir, tapi menggunakan benda tersebut untuk mencari kesalahan, tak boleh juga. Ini bukanlah ijtihad. Okey. Boleh Jadi daripada ijtihad ni lahirlah beberapa proses pengeluaran syariah yang tak pernah ada sebelum ni. Contohnya daripada ijtihad lahirlah ijma'. Ijma' ni apa? Ijma' ni adalah persepakatan daripada umat Nabi Muhammad pada sesuatu zaman terhadap sesuatu masalah yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi macam mana ijma' tu berlaku? Dia buat ijtihad, semua bagi pendapat hanya ada persepakatan, benda tu dipanggil ijma'. Jadi ijma' ni lahir daripada mana? Ijtihad. Ada benda lain, contohnya kias. Kias ni apa? Kias ni dibandingkan antara dua perkara. Contohnya hukuman arak ada kan? Arak kata haram. Jadi ada pula contoh tuak kan? Tuak tu apa hukum dia? Jadi dikaitkan dua perkara tu dikaitkan dengan cara adanya ilah
ataupun adanya berkaitan tali antara kedua benda tersebut, iaitu dua-dua memabukkan, maka diambilnya hukum tuak dengan hukum arak tu adalah sama, iaitu haram. Okey, dan lahirnya masalih mursalah kan. Masalih mursalah ni apa? Melihat suatu benda berdasarkan maslahat. Iaitu maslahat ni apa? Berdasarkan kepada apa yang kebaikan kan, kebaikan untuk manusia keseluruhannya. Jadi benda tu menggunakan apa? Menggunakan ijtihad juga kan. Jadi sebenarnya kalau nak bincang secara umum, proses satu hukum tu keluar hanya melalui tiga cara, Quran, sunnah ataupun ijtihad je. Dalam ijtihad tu ada macam-macam, ada qiyas, ada macam salah, ada apa? Ada zara'i iaitu menghalang melihat darurat dan benda lain tu lah. Jadi, benda tu adalah hasil daripada ijtihad. Okey. Bagaimana perkara ini boleh muncul? Kan? Macam mana kalangan sahabat boleh terfikir untuk menggunakan ijtihad? Tadi berdasarkan tadi kita sebut tu berdasarkan hadis Nabi kan. Nabi sendiri yang ajar pada Muaz. Kalau tak ada dalam tu, Muaz cakap aku ikut pendapat aku, maka Nabi sokong. Antara sebab kedua juga adalah sebab sahabat ni dia dah sampai pada satu tahap dia memahami rahsia pensyariatan. Dia memahami bahawa sesuatu hukuman tu turun dengan adanya tujuan. Contohnya solat ada tujuan dia, ataupun kita Islam panggil hikmah dia. Ada hikmah dan tujuan dia. Larangan berzina adanya hikmah dan tujuan dia. Larangan berjudi, larangan minum arak, berbagai larangan-larangan lagi turun dalam keadaan adanya tujuan dan hikmah dia. Dan apa-apa arahan tu benda langit pun atas dasar adanya tujuan dan adanya hikmahnya. Contohnya solat, puasa. Jadi bila sahabat tu dia dah tahu apa itu hikmah, apa itu rahsia pensyariatan, ataupun dalam bahasa moden yang biasa kita dengar sekarang orang sebut maslahat-maslahat, apa itu rahsia pensyariatan satu benda, jadi akhirnya dia boleh nak keluarkan, dia boleh nak keluarkan satu hukum baru sebabkan dia tahu rahsia pensyariatan. Iaitu apa itu rahsia secara umum. Kalau dalam bahasa Arab, rahsia pensyariatan dia sebagai ri'ayatul maslahah wa dar'ul mafsadah, iaitu mengangkat maslahat dan menolak mafsadah, menolak darar ataupun keburukan ataupun kerosakan. Okey. Boleh slide pada slide seterusnya. Kita cukup masa kita ni. Okey. Seterusnya, beberapa contoh bagaimana ijtihad tu berlaku. Ijtihad tu berlaku dalam dua benda. Satu, hukum yang telah Rasulullah letakkan tetapi diubah sedikit benda tersebut. Tapi benda ni, benda yang berubah ni adalah pada benda yang sekadar benda fake. Bukannya benda yang bukan benda-benda yang asasi, bukannya berkaitan dengan akidah, bukannya benda berkaitan dengan fake lebih besar, contoh kewajipan solat apa semua, tapi dia adalah benda-benda yang kecil-kecil je. Dia berkaitan dengan benda kecil-kecil. Jadi ada setengah sahabat dia ubah benda tersebut. Sebabkan dia nak sebab apa? Sebab dia nampak rahsia pensyariatan benda tersebut. Okey. Dan ada satu hukum yang sebelum tak pernah ada, tapi sahabat buat hukum baru. Sebabkan apa? Sebab dia tak faham. Selagi mana sesuatu benda tu adalah untuk menjaga maslahat, maka boleh. Dan selagi mana benda tu adalah untuk menolak mafsadah, maka jadi buatlah ijtihad. Yang pertama adalah saham untuk mu'alaf. Kalau dalam Quran disebut orang-orang mu'alaf ni termasuk dalam kelompok yang boleh mendapat zakat. Tapi bila datang zaman Sayyidina Umar, okey, tapi bila datang zaman Sayyidina Umar dia ubah benda tersebut. Dia cakap orang mu'alaf ni tak perlu dapat zakat. Sebab apa? Sebab pada zaman dia orang mu'alaf yang masuk adalah satu di kalangan orang mu'alaf yang kaya. Dan yang kedua,
keperluan orang Islam kepada mu'alaf tu dah tak ada. Kan? Sebab apa? Sebab pada zaman Rasulullah orang Islam sedikit. Jadi untuk memberi motivasi untuk orang mu'alaf yang baru masuk Islam, dia bagi duit. Kan? Tapi bila zaman Sayyidina Umar, kelompok-kelompok Islam dah sangat besar. Jadi mu'alaf ni tak diperlukan. Kan? Jadi bila tak diperlukan, jadi tak perlu Sayyidina Umar tak bagi dia zakat. Okey, sebab apa? Sebab dia faham tujuan asal kepada zakat untuk mu'alaf ni adalah untuk menarik daripada Islam. Tapi kalau Islam tu dah ramai, jadi tak perlukan pada tujuan tersebut. Yang kedua adalah contohnya hudud pada pencuri, iaitu potong tangan kan. Jadi pada zaman Sayyidina Umar pernah satu tempoh, iaitu zaman dipanggil tahun kelaparan kan. Jadi pada tahun kelaparan ni sangat teruk kan. Jadi time tu Umar meletakkan siapa yang mencuri tak dipotong tangan. Tak dipotong tangan. Sebab apa? Sebab hudud ni hudud ni adalah dilakukan apabila semua manusia telah mendapat hak dia. Dan kecurian tersebut adalah kecurian dalam keadaan memang orang ni tak patut mencuri dan dia memang patut kena potong tangan. Jadi pada zaman kelaparan ni suasana yang sangat teruk, kelaparan semua. Jadi akhirnya Umar membenarkan siapa yang mencuri takkan dikenakan hukuman hudud. Sebab apa dalam dipanggil benda tu dipanggil dalam suasana darurat. Sebab tu dari kaedah, tak tahu mungkin antum pernah belajar sebelumnya, ad-darurah tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat ianya mengharuskan kepada benda yang dilarang. Okey, tak bagi lagi dua ni. Sebenarnya pembuatan hukum Al-Quran. Yang sebelum ni Quran tak ada. Quran ada tapi dalam bentuk bersepah-sepah, sama ada berada dalam hafiz Quran ataupun orang yang menghafal Quran, ataupun berada pada tangan khatib Rasulullah, antaranya Zaid bin Sabit dan Zaid bin Harisah dan beberapa sahabat-sahabat lain, Muawiyah dan lain. Dan ataupun benda tu berada dalam keadaan adanya ditulis di kulit-kulit binatang, di batu-batu yang tadi kita sebut kan. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar mencadangkan pada Abu Bakar untuk kumpulkan Quran. Jadi cerita-cerita mula Abu Bakar tak setuju, akhirnya Umar cakap, akhirnya Abu Bakar setuju. Bila aku kumpul Quran. Benda ni tak pernah ada sebelum tu. Sebab apa boleh? Sebab dilihat adanya maslahat. Adanya maslahat atau adanya kebaikan untuk orang yang akan datang. Yang sebenarnya adalah hukuman bunuh beramai-ramai. Ini maknanya zaman Rasul, kisos kan. Bila kita buat kisos ni adalah satu-satu kan. Contohnya seorang bunuh seorang. Jadi kalaulah ramai bunuh seorang, mungkin bagaimana hukum dia? Jadi zaman Umar tu diletakkan hukuman siapa yang kalau ramai-ramai bunuh seorang, ramai-ramai itu semua kena bunuh. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan mafsadah, darul mafsadah kan. Nak mengelakkan kerosakan yang lebih besar berlaku. Okey. Kita habiskan lagi sikit kot. Tapi kan kita pergi ada kalau ada soal-soal lah. Okey, bid'ah. Nah, anda pernah baca benda ni kan? Jadi ada yang tanya, mengenai kalaulah adakah satu hukum baru ni sama konsep macam bid'ah yang digunakan. Anda pernah baca tapi anda tak berapa ingat secara dia punya dalam dia, tapi macam ada setengah sebutkan adanya bid'ah hasanah dan juga ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah ni apa benda-benda yang baru kan. Jadi dalam ijtihad ni dia adalah sebahagian, bila kalau nombor 2 tadi iaitu hukum yang tak pernah ada, betul benda tu adalah bid'ah kan. Tapi bid'ah berasaskan kepada untuk menjaga maslahat. Macam tu. Okey. Pandangan mereka terhadap kedudukan. Bagaimana pandangan sahabat terhadap kedudukan ijtihad. Jadi sahabat bila zaman Abu Bakar dengan Umar, dia hanya menggunakan majlis fatwa ataupun majlis syura. Jadi zaman Ali dengan Uthman, tentu ramai sahabat-sahabat berijtihad kan. Jadi pendirian sahabat terhadap ijtihad ni adalah pendirian yang tawaduk dan tidak memaksa kan.
Maksudnya dia tak paksa orang kena ikut pendapat dia. Dia tak paksa orang lain kena ikut pendapat dia. Maksudnya, dalam keadaan dia cakap, hadza ra'yi fa iyyakum sawaban fa minallah wa iyyakum khati'an fa minni. Kan? Kalau lah benda tu betul, maka benda tu daripada Allah. Kalau lah benda tu salah, benda tu adalah daripada pendapat dia secara peribadi. Okey. Okey, dalam zaman ni juga ada timbulnya dua kelompok, kan? Dua kelompok ni sangat penting dan dia akan mempengaruhi perkembangan pensyariatan sehinggalah pada zaman sekarang, kan? Jadi dua kelompok ni, satu kelompok yang banyak menggunakan ijtihad dan satu kelompok yang sedikit menggunakan ijtihad, kan? Kelompok yang pertama iaitu kelompok yang banyak menggunakan ijtihad ni adalah dalam untuk apa yang akan datang, mungkin segi akan datang dia tu semua akan dengar dia dipanggil madrasatul ra'yi, kan? Kelompok yang pertama dipanggil madrasatul ra'yi dan kelompok kedua ni dipanggil madrasatul hadis, kan? Jadi daripada madrasatul ra'yi ni akan lahir pelbagai ramai ulama, dan daripada madrasatul hadis ni akan lahir pelbagai juga ulama, kan? Okey. Seterusnya. Bagaimana punca perselisihan dan dalam ijtihad ni juga ia ada pelbagai perselisihan yang berlaku, kan? Pada zaman ni ada pelbagai perselisihan yang berlaku. Sebab apa? Sebab adanya ijtihad. Sebab apa ijtihad tu boleh berselisih? Sebab tiga punca ni, kan? Yang pertama disebabkan pengetahuan. Contohnya ada sesetengah hadis yang sahabat ni tahu dan hadis sahabat ni tak tahu. Jadi kalaulah sahabat tu tahu adanya hadis tersebut, dia akan berhukum berdasarkan hadis tersebut. Kalau ada sahabat tak tahu satu benda, tak pernah dengar hadis ni, jadi dia akan berhukum berdasarkan yang dia tahu. Macam tu. Kes ni berlaku contoh dalam nikah mut'ah, iaitu nikah kontrak. Benda ni ada khilaf antara sahabat. Rupanya ada setengah sahabat yang tak pernah mendengar bahawa nikah mut'ah ni telah diharamkan. Maknanya dia macam tak dengar hadis tu. Ada seorang lagi dia dengar hadis tu, nikah mut'ah ni telah diharamkan. Maka berselisih dari situ. Berselisih. Yang kedua, kefahaman. Benda ni benda normal manusia, kan? Maknanya orang yang tinggi kefahaman dia dan orang yang kurang sedikit kefahaman dia akan berbeza-beza dalam dia memberi pendapat. Benda ni ada contoh dalam wal mutallaqat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan furu' sendiri sahabat ada khilaf. Ada yang faham perkataan furu' tu bermaksud 3 kali suci. Ada yang faham perkataan furu' tu bermaksud 3 kali haid. Maksudnya benda tu dah berselisih pendapat. Sebab apa? Sebab kefahaman berbeza. Dan yang ketiga adalah kepelbagaian cara. Kepelbagaian cara ni maksud macam ada contohnya dalam ijtihad ni, kita disebut dalam ijtihad ni ada berbagai pecahan. Adanya ijma', adanya qiyas, adanya melihat pada guna kaedah dan lain-lain, kan. Jadi bila benda ni berlaku, ada contohnya datang satu masalah, ada setengah sahabat menggunakan qiyas, ada setengah sahabat menggunakan sadu zara'i, ada setengah sahabat menggunakan dengan cara ijma'. Jadi bila cara dia nak keluarkan suatu hukum pun dah berbeza, maka hukum yang keluar mestilah berbeza. Hukum yang keluar tu adalah hukum yang berbeza. Jadi itu puncanya. Okey, jadi 3 punca. Yang pertama pengetahuan, kefahaman, kepelbagaian cara. Okey. Kesimpulan bab ijtihad, kan. Kesimpulan mengenai ijtihad ni, yang pertama, proses ini berjalan sedikit dan tidak banyak. Maksudnya, kalau kita tengok baca dalam mana-mana buku fiqh pun, benda yang sahabat ijtihadkan ni, boleh kita kata kadang-kadang semua dalam pengetahuan anak pun mungkin tak sampai 20 pun. Maksudnya dalam satu tempoh yang panjang tu, dalam tempoh 4 khalifah tu tak sampai 20 perkara pun yang dia ijtihadkan. Maksudnya dia keluarkan pendapat yang baru. Sebab apa? Sebab
berbincang apabila berlaku kan. Jadi dia orang punya prinsip, kamu nak tanya apa pun masalah, kena masalah tu dah berlaku. Kalau masalah tu belum berlaku ataupun kemungkinan akan berlaku, kamu tak perlu tanya. Kan? Itu yang pertama. Yang itu prinsip dia. Prinsip dia berbincang apabila berlaku saja. Jadi bila time tu benda tu berlaku baru ni, dia sikit kan. Jadi yang kedua, ramai tidak suka padanya kan. Hanya ramai sahabat dia bersikap contohnya ada setengah dia jumpa sahabat ni, dia tanya-tanya, sahabat cakap aku tak tahu, kau pergi tanya sahabat lain. Sebab apa? Sebab dia orang ni takut dengan fitnah fatwa. Dia takut dengan fitnah ijtihad. Dia orang takut dengan, sebab dia ni satu kelompok yang sangat hebat kan. Satu kelompok apa? Khairul Qarni summa yalunahum kan. Jadi kelompok sahabat ni adalah kelompok yang sangat-sangat hebat. Jadi dia orang takut untuk buat benda ni sebab dia takut benda ni akan jadi fitnah. Dia lihat kalau dia bagi satu pendapat, orang akan datang ikut, dia orang dapat dosa kan. Okey, dan yang terakhir, kelompok sahabat berdasarkan perkara ni, dia ada 3 jenis. Salah, nak tulis 2. Dia ada 3. Yang pertama dipanggil Al-Mukassirun. Kelompok yang ramai, yang banyak menggunakan ijtihad. Dan kelompok ni seperti Umar, Aisyah, Ali, Osman. Dan kelompok kedua dipanggil kelompok Al-Muqassitun, iaitu kelompok pertengahan. Dan Al-Mutawasitun, kelompok pertengahan. Dan kelompok yang ketiga dipanggil kelompok sedikit. Kelompok yang sikit menggunakan ijtihad ni. Okey. Jadi sebagai untuk kesimpulan, untuk kedua-dua zaman, tadi zaman Rasulullah kita ada panggil tasyri' ilahi, itu kesimpulan besar dia. Jadi untuk kesimpulan zaman sahabat ni ataupun zaman Khulafa' ar-Rasyidin, zaman kibarul sahabat, benda yang paling besar muncul adalah benda ijtihad. Ijtihad. Sebab benda ni tak pernah ada sebelum zaman Rasulullah, tak pernah ada. Jadi ada yang zaman ni dipanggil satu benda yang sangat besar. Dan benda ni mempengaruhi perkembangan-perkembangan pensyariatan ataupun perkembangan-perkembangan fiqh selepas itu. Itu yang pertama. Anda rasa part ni boleh tulis sendiri lah, sebab nanti mana tinggalkan kosong kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, adanya ijtihad tu adalah satu benda yang baru, dan benda tu akan digunakan selepas ni, adanya ijtihad. Yang kedua, mengenai penulisan. Perkembangan penulisan pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin ni, dari segi Quran telah disatukan, iaitu pada zaman Abu Bakar. Kisah Umar suruh minta Abu Bakar. Pada zaman Osman disatukan mushaf, disatukan cara penulisan, disatukan bahasa penulisan supaya tak berlaku pelbagai cara penulisan. Jadi itu dipanggil Rasah Osmaniyah. Rasah Osmaniyah, cara penulisan pada zaman Osman tu disatukan penulisan. Zaman Abu Bakar disatukan Quran, zaman Osman disatukan penulisan. Okey, adapun sunnah pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin belum lagi ditulis. Belum lagi ditulis, cuma ada diriwayatkan Umar cuba menulis benda ni, dia nak cuba kumpul sunnah. Tapi benda tak berjalan. Macam itulah. Sebab dia tak berjalan sebab apa? Sebab dia takut ada berlakunya macam time tu, sebab Quran baru nak berkumpul. Jadi kalau lah time tu juga dia buat kumpul sunnah, takut tercampur-campur kan. Macam tu lah. Wallahu a'lam. Jadi itulah secara ringkas mengenai dua zaman besar, iaitu zaman Rasulullah, adanya tasyri' ilahi ataupun fiqhul wahyi, dan yang kedua zaman kibarul sahabat, adanya ijtihad. Itu benda yang paling besar. Wallahu a'lam. Buka kalau ada sesi soal jawab pun. Okey, jadi kita buka pada sesi soal jawab. Satu soalan Ustaz tentang tentang sahabat-sahabat ni, macam mana kisah diorang ni dicatat. Macam sunnah ni kita maklum lah ada banyak hadis-hadis yang riwayatkan tentang Nabi, tapi macam mana kita nak tentukan
kisah-kisah yang sahabat buat ni adalah kisah-kisah yang sahih. Macam mana cara orang zaman dulu buat? Periwayatan ataupun kisah ni dia berlaku zaman Rasul, tak ada penulisan, tak ada tulisan. Jadi periwayatan tu berlaku secara turun. Yang ni kalau kisah-kisah zaman Rasulullah tu yang turunkan adalah sahabat. Kan? Kalau lah zaman kisah-kisah sahabat yang turunkannya tabi'in. Kan dah ada zaman berlaku penulisan, bila zaman tabi'in tu dah ada penulisan, barulah benda tu berkekal dalam bentuk buku. Kan? Tapi dia benda tu berturun secara macam tu, secara cerita kan, diceritakan. Sebab itulah antara sebab juga sahabat kan, ada kalangan sahabat sendiri dia tak percaya pada sahabat yang lain kan. Dia ni adalah antara juga punca khilaf yang berlaku zaman sahabat ni. Sebab dia orang ni cerita tapi dia tengok dia tak percaya dengan orang ni. Orang lagi satu ni cerita, dia percaya dengan orang ni, dia ikut pendapat orang ni. Macam tu lah. Periwayat dia zaman sahabat tu berlaku macam tu. Dia cara periwayatan. Siapa yang cerita. Macam tu. Menjawab apa? Okey, insyaAllah. Jadi buka ya untuk soalan. Dia peruntukan asalnya sejam setengah. Jadi kita ada dalam 20 minit untuk soal jawab lebih kurang. Jadi kalau ada apa-apa soalan, jangan malu-malu lah. Atau jangan ragu-ragu. Ustaz, ada lagi satu soalan. Kan tadi diceritakan contoh Muaz dihantar ke Yaman. Itu kira antara kisah-kisah awal ijtihad zaman Nabi. Adakah contoh-contoh ijtihad yang diriwayatkan yang Muaz buat masa di Yaman tu? Tak tahu pula. Sebab setakat ni yang anda baca saya tak pernah jumpa lagi kisah yang ni. Cuma dalam zaman Rasulullah ni dia bukan tak ada ijtihad kan. Zaman Rasulullah ni ijtihad berjalan. Contoh pertama macam Muaz tu. Contoh kedua adalah dalam kisah perang Badar kan. Ni bila ada tawanan perang Badar, kemudian diorang antara Rasulullah panggil Abu Bakar dengan Umar, okay, kita nak buat apa ni kan, tawanan perang Badar ni kan. So dia mencadangkan Umar cadang kita bunuh dia orang kan? Sebab dia ni kepala-kepala besar kan. Kata Abu Bakar cakap kita tak boleh bunuh, kita jadikan dia orang mengajar kan. Ajar sebab dia ni kepala-kepala, maknanya dia pandai lah. Dia ajar anak orang Islam, kemudian baru kita membebaskan dia. Jadi Abu Bakar Rasulullah ambil pendapat Abu Bakar kan. Tapi bila esoknya Umar datang, Rasulullah dengan Abu Bakar menangis kan. Sebab apa? Sebab Rasulullah telah turun ayat maka lin nabiyyin ayyakuna lahu min asra kan. Nabi tu tak boleh ada tawanan, jadi dibunuh. Jadi ijtihad tu berlaku. Cuma ijtihad tu dia bukan ijtihad terputus kat ijtihad tu. Jadi dia ending dia wahyu juga kan. Buat ijtihad ending wahyu juga. Itu lah. Cuma yang dari segi kisah Muaz di Yaman tu anda tak baca pula. Mungkin kalau cek mungkin boleh jumpa pula. Okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Isteri Rasulullah Aisyah pun dia salah seorang dipanggil sebagai Al-Mukassirun, iaitu kelompok yang banyak kan, kelompok yang banyak memberikan fatwa. Okay, contoh dalam contoh apa yang Aisyah bagi fatwa adalah contoh dalam contoh yang bagi tadi yang quru' kan, dalam salah satu quru' perkataan contoh apa yang ayat tu sebut orang yang ditalak ya tarabas nabi anfusihim, hendaklah menahan diri dia selama
3 kali kurung. Kan? Jadi Abdullah bin Abbas tak silap dia katakan kurung tu bermaksud 3 kali haid. Tetapi bila Aisyah cakap kurung ni bermaksud 3 kali suci. Jadi Aisyah salah seorang daripada mujtahid juga. Dan dia adalah golongan mufassirun yang banyak memberikan fatwa juga. Ada lagi soalan-soalan yang lain? Secara umum antum boleh faham tak? Dapat gambaran jelas mengenai sejarah. Okey je Ustaz. Cuma mungkin bagi sebahagian mungkin ada setengah istilah atau term-term yang kurang familiar lah. Tapi secara umumnya insya-Allah okey. Cuma apa? Satu sudut yang benda yang kita boleh belajar dari sahabat ni adalah bagaimana sahabat walaupun diorangnya adalah kelompok yang mendapat wahyu kan, wahyu tu turun time zaman diorang hidup kan, jadi diorang sangat memahami fake ni kan, tapi pada satu sudut diorang ni adalah kelompok yang sangat takut untuk memberikan fatwa kan, satu benda yang menarik lah kan. Jadi, kalau kita lihat pada hari ini ramai orang yang bagi fatwa dalam keadaan kadang-kadang tak mengkaji pun kan, bahkan benda tu sebenarnya ada je dalam Quran Sunnah, bahkan ada je dalam kata-kata orang terdahulu kan. Ramai bagi main keluar tanpa mengkaji dahulu kan. Sebab apa? Sebab sahabat dia memahami proses berijtihad ataupun proses berfatwa ni adalah satu proses yang sangat berat kan, dan tak ramai orang yang mampu satu sudut. Maksudnya kalaulah di kalangan sahabat tu dikatakan tentang Rasulullah wafat tu adalah seramai beratus ribu orang, kata 100 ke 200 ribu, tapi di kalangan ramai-ramai itu digelar sebagai kelompok fatwa ataupun kalangan sahabat yang pernah memberi fatwa hanyalah seramai 130 orang. Itu sudut yang menarik untuk kita sama fikir. Bahkan kalau zaman sekarang ni, orang yang bukan belajar agama pun dia berani memberi pendapat terhadap dalam benda-benda isu agama. Mana tu masalah. Okey, lagi soalan Ustaz. Jadi daripada ijtihad ni, adakah yang kita ambil ni apa tu ijtihad sahabat ataupun kaedah-kaedah yang sahabat buat untuk mengeluarkan ijtihad, ataupun ijtihad yang sahabat buat sendiri tu pun boleh pakai sebagai ijtihad? Dia apa? Dalam salah satu proses pengeluaran hukum, dia ada 7 ke 8 kan. Salah satunya adanya ijma', adanya qiyas, yang lain tu. Salah satu juga adalah dipanggil amal sahabat kan, perbuatan sahabat.
Jadi sebab ada sesetengah sahabat ni yang dia punya kedudukan ijtihad dia adalah kedudukan yang sangat tinggi. Itu contohnya Umar Al-Khattab. Sebab Rasulullah menggunakan dia Al-Faruq kan, pemisah maknanya. Sebenarnya satu hadis, tak ingat matan dia macam mana, tapi maknanya hadis tu Rasulullah sebut apa-apa yang Umar katakan, benda tu boleh jadi sampai pada tahap benda tu adalah hukum dan benda tu akan betul. Jadi seolah-olah macam Rasulullah sebut, takkan Umar mengeluarkan satu hukum benda yang salah. Benda yang Umar akan keluarkan pastilah benda tu betul. Macam tu. Jadi ada setengah ijtihad. Cuma zaman sekarang kan, ni proses perkembangan cerita sampai apa secara umum. Cuma zaman sahabat ni benda tu ada ijtihad. Ijtihad cuma bila berlaku zaman-zaman selepas zaman tabi'in, zaman tabi'in dan zaman seterusnya, ada berlaku dikumpulkan ijtihad tersebut dan Quran Sunnah tu dikumpulkan dan disusun oleh beberapa orang ulama dan disatukan dan dipanggil sebagai mazhab. Dan benda tu yang sampai pada kita pada hari ini. Macam tu. Di mana ni akan didalami dalam tajuk-tajuk yang seterusnya. Jadi ni awalnya ijtihad. Sampai ijtihad, lepas tu ada kelompok yang menyusun dan satukan dipanggil mazhab. Lepas mazhab adanya kelompok yang menyusun bagaimana cara nak keluarkan, adanya dipanggil usul fiqh. Seterusnya. Kaedah pengeluaran hukum. Soalan lagi Ustaz. Tentang takrifan yang Ibnu Qayyim bagi, ijtihad itu apa yang dilihat dengan mata hati selepas bersungguh dalam berfikir mengkaji dalam usaha mencari kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan mata hati dan bukan ikut nafsu? Yang tu anak tak pasti tapi maksudnya dimasukkan dengan dia melihat dengan mata hati ni, maksudnya dia faham dan yakin benda tersebut dan dia bukan rasa-rasa. Maksudnya macam kata putus. Kalaulah dia keluarkan satu pandangan, dia cakap dia rasa-rasa macam ni kot. Benda tu bukanlah ijtihad. Ijtihad ni pada kadar yang dia dah kaji, maknanya bila berlakukan kajian tu dia bukan berdasarkan hawa nafsu lah. Maknanya dia dah mengkaji, dia check semua, apa semua, dan dia keluarkan pendapat. Benda tu kata putus. Okey. Ataupun ataupun yang dimasukkan dengan tidak mengikut hawa nafsu. Ya. Okey, terus Ustaz. Yang dimaksudkan yang bukan ikut jadi yang satu sudut tidak mengikut hawa nafsu juga adalah benda tu bukanlah benda yang telah syariat menyatakan. Jadi satu hukum yang syariat dah kata, maka tak ada ruang ijtihad dalam benda tersebut. Macam tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Masih dibuka lagi untuk soalan. Kalau ada apa-apa keraguan atau apa-apa benda tambahan atau pendetailan yang nak tanya, kita ada dalam ruang 10 minit lagi untuk soal jawab ni. Tapi kalau betul memang tak ada soalan, kita mungkin tamatkan awal lah. Dalam 5 minit lagi. Okey ke macam tu Ustaz? Untuk peserta lain pun okey ke macam tu? Okey je.
Kalau ada apa soalan tentang syariah secara umum ke, apa boleh nak tanya. Tak berkaitan dengan tajuk ke. Satu lagi tentang sahabat. Sahabat yang dia takat dapat jumpa je Nabi. Adakah maknanya dia pernah nampak Nabi sekali macam tu, Arab Badui mana-mana pernah jumpa Nabi sekali masa dia masuk Islam tu, dengan tabi'in yang memang betul-betul belajar dengan sahabat. Jadi kalau dan tu, adakah kita akan dahulukan pandangan yang macam mana? Kira maknanya dalam sahabat-sahabat pun ada derajat-derajat juga kan? Dari segi apa kedudukan sahabat pun tak semua kalangan sahabat tu layak digelar sebagai mujtahid. Anda ingat, tapi dia ada beberapa pembahagian sahabat berdasarkan kedudukan dia. Dia ada setengah sahabat tu, apa benda yang dia cakap pun, benda tu terus menjadi hukum. Sebab dia kedudukan tinggi sahabat tersebut. Dan ada beberapa sahabat tu yang dia punya pandangan dia tak mencapai pada tahap untuk layak memberi hukum. Macam tu. Tak ingat dia macam tu. Pentilan dia. Okey, jadi kita cuba buka untuk lagi satu soalan sebelum kita tutup. Takkanlah moderator je yang tanya soalan dari tadi kan. Para peserta pun digalakkan untuk tanya apa-apa soalan. Ataupun isu-isu umum, ataupun isu semasa. Ataupun apa-apa isu yang berkaitan dengan syariah. Biasanya ramai yang banyak dah faham kot. InsyaAllah. Kita tunggu dalam 3 minit lagi. Kalau tak ada soalan, kita tutup dululah. Tapi sebolehnya apa-apa soalan lah. Ustaz, ada soalan tu Ustaz? Ijtihad mencari daerah yang ada selepas dia kena apa? Secara umumnya, ya betul. Secara umumnya betul. Maksudnya, dimaksudkan dengan ijtihad ni,
secara kefahaman umum dia menggunakan akal untuk mengeluarkan satu hukum. Kan? Benda itu betul. Memang sebab apa? Sebab Quran, sunnah, wahyu. Kan? Quran, sunnah, wahyu. Benda itu daripada langit. Jadi apabila benda yang datang daripada wahyu itu tak ada, hanya satu cara je untuk mengeluarkan hukum. Itu menggunakan akal manusia yang terhad. Jadi secara umumnya betul, ijtihad tu. Cuma dalam ijtihadnya macam mana cerita dia? Dia ada banyak pecahan. Adanya kias, adanya. Cuma bila zaman sekarang, bila dia kata mengeluarkan hukum menggunakan akal atau menggunakan ijtihad tu, benda tu boleh tersangat luas. Contohnya, antara juga yang menggunakan akal adalah contoh kita lihat bagaimana sahabat buat. Kan? Bila kita tengok benda tu, bila kita tengok sahabat buat, automatik benda tu pun menjadi hukum juga. Kan? Walaupun secara kefahaman asasnya, benda tu bukan ijtihad. Sebab kita bila kita tengok sahabat, kita bukan keluarkan pendapat, tapi kita melihat pendapat orang. Jadi, secara umumnya betul. Quran sunnah, ijtihad. Cuma dalam ijtihad tu ada pecah-pecah banyak. Macam tu. Saya menjawab. Okey. Okey ke? Ada seorang dah tanya, ada orang lain keluar juga ke perasaan nak tanya? Yang apa? Typingnya macam typing now ramai, tapi soalannya tak keluar-keluar. InsyaAllah dalam proses tu. Kalau dalam mengenai hukum bunuh ramai-ramai ni, kalau pada zaman Rasulullah, perbincangan mengenai bunuh berbalas bunuh adalah perbincangan seorang bunuh seorang. Contohnya dalam Quran sebut kutiba alaikumul qisasu fil qatla, tetapkan kepada kamu kisos terhadap pembunuhan, terhadap sesuatu pembunuhan. Al-hurri bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Maksudnya dalam contoh tu sebut seorang-seorang aja. Orang merdeka bunuh orang merdeka. Abdu bil 'abdi, orang hamba dibunuh dengan hamba, unsa bil unsa, perempuan seorang dengan perempuan seorang. Jadi kat zaman Umar, ada orang yang kata, okey, syariat cakap, kalau seorang bunuh seorang je baru kita bunuh, maka dia buat trik. Dia panggil macam benda tu seolah-olah macam loophole. Dia nampak benda ni satu peluang, dia buat macam mana? Dia pergi dalam beberapa orang, contoh dalam 5-6 orang, dia belasah seorang, sampai mati. Dia pergi bunuh ramai-ramai. So, bila benda tu berlaku, nak dijatuhkan hukuman tak boleh. Dia bagi dalil, cakap, hukuman kisos dalam Islam hanyalah apabila seorang bunuh seorang. Al-hurru bil hurri ataupun al-'abdu bil 'abdi, seorang bunuh seorang. Tapi bila Umar nampak benda tu, Umar membuat satu ijtihad, cakap kalaulah ramai-ramai bunuh seorang pun, ramai-ramai semua tu dibunuh balik. Atas dasar apa? Atas dasar darul mafsadah, ataupun atas dasar nak menolak mudarat ataupun kerosakan yang bakal berlaku. Kalaulah Umar biar, ataupun cakap, okey betul, Quran Sunnah cakap tak ada dalam benda ni, bolehlah nak bunuh kalau ramai bunuh, maka semua orang akan buat cara macam tu. Dan bila dia tak puas hati dengan orang, dia nak bunuh orang, dia panggil ramai-ramai, dia bunuh orang seorang tu. Dia cakap Islam tak kasih. Tapi akhirnya Umar melihat Islam tu datang adalah untuk darul mafsadah, dengan jalbul maslahat, untuk mendapatkan maslahat dan juga untuk menolak mafsadah, kerosakan. Jadi Umar buat ijtihad tersebut atas dasar tu.
Okey. Ada lagi satu ruang tak? Untuk lagi satu soalan. Boleh. Boleh. Tadi berkaitan dengan sahabat ni dia keluarkan ijtihad baru bila dia ada kefahaman terhadap rahsia-rahsia pensyariatan. Jadikah adakah itu pun dikira sebagai syarat untuk buat ijtihad? Mana kita kena faham kenapa hukum tu berlaku, apa hikmah dia, baru kita boleh ijtihad. Dia ada beberapa ulama telah menuliskan syarat-syarat seorang tu untuk menjadi mujtahid ataupun syarat-syarat seseorang tu berhak mengeluarkan ijtihad. Antaranya salah satunya adalah penguasaan bahasa Arab. Sebabkan Islam tu turun dalam bahasa Arab, maka tak boleh tidak siapa yang nak mengeluarkan ijtihad dia sangat kena kuasai bahasa Arab sungguh-sungguh. Antaranya adalah Quran Sunnah. Dan antara juga adalah penguasaan fiqh atau penguasaan syariat secara meluas. Dan rahsia pensyariatan tu masuk dalam part tu. Dalam part dia kena memahami syariat tu secara luas. Dan maslahat ni dia adalah suatu kefahaman, maslahat ataupun rahsia pensyariatan ni adalah suatu kefahaman yang lahir apabila dia mengkaji syariat tu secara mendalam. Dia bukannya kita belajar tentang rahsia pensyariatan maka kita faham rahsia pensyariatan. Dia bukan macam tu. Tapi dia kena memahami syariat tu secara keseluruhan. Dia belajar tentang solat, dia faham fiqh, pelbagai fiqh zakat, fiqh solat. Dia kaji setiap benda tu. Akhirnya kemuncak dia akan dapat memahami apa rahsia pensyariatan. Apa yang mengikat ataupun apa yang panggil apa? Satu titik noktah yang sama antara semua pensyariatan tersebut. Dan benda itulah dipanggil maslahat ataupun rahsia pensyariatan. Jadi apabila dia nampak benda tu, contohnya bila rahsia pensyariatan tu terlanggar, maka benda tu boleh dibuat. Contoh dalam syariat mengharamkan makan babi dan anjing ataupun bangkai. Jadi sebab apa? Sebab benda tu kotor. Dia punya rahsia pensyariatan dia adalah sebab benda tu adalah kotor dan memberi mudarat. Jadi kalaulah seorang tu berada dalam keadaan tak ada makanan selain babi, anjing ataupun maitah, maka dia boleh makan. Dia boleh makan atas dasar apa? Atas dasar dia nak menjaga rahsia pensyariatan yang lebih tinggi, iaitu menjaga maslahat, menjaga peribadi orang tersebut. Tapi dengan syarat, benda tu boleh dilanggar dalam keadaan dia berlanggar pada kadarnya. Kalaulah dia makan babi ataupun makan bangkai, dia makan pada kadar cukup untuk menutup kelaparannya. Bukanlah makan sampai kenyang. Bukan macam tu. Itulah rahsia pensyariatan. Itu penting lah. Maslahat. Okey, jazakallahu khair pada Ustaz. Saya pun jangkakan dah tak ada lagi soalan. Jadi mungkin inilah kita penghujung sesi kita pada kali ini. Jadi sebelum kita menutup majlis, saya persilakan pada Ustaz untuk mungkin berikan sedikit pesanan akhir kepada kami pelajar-pelajar yang belajar di Jepun khususnya, atau mungkin juga ada pendengar dari Korea. Pesanan kepada orang-orang awam yang ingin belajar syariah. Ada apa-apa pesanan atau nasihat akhir? Dipersilakan. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, memahami asas syariah tu adalah benda yang sangat penting. Kalaulah seperti mana seorang ahli politik, kalau orang politik, kalau dia tak faham sistem demokrasi, dia tak faham sistem politik tu bergerak macam mana, kita tak akan boleh hidup dalam sistem tersebut. Jadi begitu juga seorang Muslim. Kalaulah kita sebagai seorang Muslim tidak pernah cuba memahami asas-asas syariah, tak pernah cuba nak belajar fiqh, tak pernah cuba nak belajar usul fiqh, tak pernah nak cuba belajar asas-asas syariah ni, ataupun akhirnya kita
akan jadi orang yang hanyut kan. Bila balik Malaysia dalam keadaan situasi masyarakat Malaysia sendiri yang bermudah-mudah untuk mengikut pendapat kan. Contohnya dalam situasi keadaan masyarakat Malaysia ni, mana-mana orang yang bagi pendapat kan, asalkan dia ni ada title doktor ke, asalkan dia ni ada title profesor ke, ataupun bahkan dia ni ada title ustaz ke, terus percaya kan. Sebab apa? Sebab lemahnya kadar kefahaman asas persyariatan tersebut kan. Jadi benda ni adalah cabaran kepada kita untuk akan datang kan. Jadi kita kena faham asas-asas persyariatan, list kan. Tengok, cari dan listkan apa itu asas-asas. Benda-benda ni banyak ditulis, bahkan banyak ditulis dalam bahasa Melayu pun kan. Jadi, sebagai kita seorang Muslim, tu tanggungjawab kita kan. Itu tanggungjawab kita. Ni seperti mana kita rasa contohnya kalau kita berbincang tentang dakwah, kita rasa adanya fiqh dakwah, adanya dia punya cara, dia punya begitu juga dalam syariah. Itu sangat penting. Dan akhirnya bila kita balik Malaysia, masyarakat Malaysia ni kalau dia sampai tahap lemahnya ilmu syariah ni, akhirnya sampai tahap seolah-olah orang politik pun berhak berbicara tentang agama. Benda jadi masalah. Ya, ada masalah agama, dia tanya pada orang politik. Ada masalah tak faham macam mana negara Islam, dia panggil orang politik. Sedangkan orang politik yang tidak memahami apa itu syariah, bahkan tak memahami, tak belajar sendiri, dan mungkin tak pernah, tak reti membaca Quran. Dia kadar antum sebagai mempunyai peluang untuk buat benda macam ni yang sangat baik lah kan, untuk seminar ulum syarak ni kan, untuk memahami benda tersebut. Yang kedua, bahasa Arab kan. Sebabkan Islam tu, wahyu tu diturunkan dalam bahasa Arab, maka tak boleh tidak setiap ataupun kunci ilmu untuk memahami Islam ni adalah bahasa Arab. Jadi usahakan untuk memahami bahasa Arab. Usahakan untuk belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni adalah bahasa Quran. Bahasa Quran. Kalaulah sampai satu masa Quran tu masih ada, tapi tak ada orang yang boleh menguasai bahasa Arab, akhirnya orang tak akan faham apa yang nak dimasukkan Quran tersebut. Jadi kuasai bahasa Arab, rancang, susun kan. Belajar kat YouTube ada macam-macam peluang untuk belajar bahasa Arab kan. Listkan sehari hafal 10 perkataan kan. Buku Madkhal ni bukan sekadar kita tunggu, tapi kita cari kat internet, kita cari PDF, kita baca satu muka surat dia je pun, dapat terjemah satu muka surat pun dah bagus lah kan. Belajar bahasa Arab dan fahami beberapa istilah fiqh yang memang sangat-sangat asas kan. Ulama-ulama dulu sangat menjaga benda ni. Sebab itulah ada beberapa istilah-istilah dalam Islam yang dimasukkan dalam bahasa Melayu tapi tetap tak diubah. Contohnya macam solat, zakat, cara bagi salam kan. Assalamualaikum. Ini ulama-ulama dulu ambil berat benda ni dan dijaga benda ni. Sebab benda ni akan mempengaruhi masa depan umat Islam. Jadi dua benda itulah. Ambil peluang benda ni dan dalami asas-asas syariah yang lain-lain. Yang kedua, penguasaan bahasa Arab. Ini sangat penting. Segala yang baik datang daripada Allah. Fakullu hasanatin faminallah wa kullu sayyiatin faminni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi jazakumullahu khair pada saudara pembentang kita Ustaz Muhammad Firdaus Zalani. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu. Moga-moga ilmu ni menjadi darah daging kita dan mampu kita hadam dan praktikkan semampunya. Kalau ada yang buat nota lagi bagus. Jadi buat masa ni sehingga sini saja dahulu sesi kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jadi tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Sekian saja pada
sesi untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarang maklum balas, maka dipersilakan untuk menjawab di ruangan borang feedback yang disediakan.